Salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama dengan kita di dalam siaran yang tidak lain tidak bukan pada malam ini, iaitu Jom Ngeteh. Organisasi bersama Malaysia dan Indonesia Malindo MBCC yang juga merupakan penaja kepada siaran pada hari ini, Yayasan Malindo Worldwide. Dan pada hari ini kita akan berkongsi cerita yang tidak lain tidak bukan yang begitu menarik sekali. Satu cerita yang merupakan hobi. Daripada hobi itu, bagaimana untuk menjana pendapatan dari hobi kita. Ramai yang menanyakan pada kita, ada yang kumpul duit, ada yang kumpul shilling, ada yang hobi berbasikal, ada yang hobi roller skate, ada macam-macam hobi main sukan, hobi. Ini boleh menjana pendapatan daripada hobi, daripada hobi. Ada juga dari peringkat-peringkat sekarang yang begitu minat untuk menjana pendapatan melalui hobinya main game. Mak panggil, "Hey, mari turun." Tapi tak turun-turun. Sebab apa? Dok main game. Tapi hobinya main game yang dapat menjana pendapatan. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan marah. Anak kalau main game yang boleh dapat jana pendapatan tu mungkin dapat $2,000 sebulan tu. Mungkin lebih daripada tu. Mungkin $5,000. Mungkin $10,000. Jadi tergantung kepada minat dan juga sistem yang dia menyertai. Saya akan berkongsi dengan anda cara untuk kita menjana dan contoh-contoh yang kita jana pendapatan melalui hobi yang kita ada yang boleh dijadikan duit. Ramai. Jadi kita bagikan kepada 3 peringkat. Satu, asas kepada hobi, minat-minat masing-masing yang perlu kita simpan barang-barang. Seperti barang-barang purba, pinggan mangkuk. Ada orang pergi ke pulau, wow, dia snorkeling, tengok di dalam pulau jumpa mangkuk. Mangkuk tu kadang-kadang boleh jual dengan harga RM10,000. Itulah yang dikatakan hebatnya. Hebatnya satu-satu hobi kita itu yang kita simpan barang-barang lama, barang-barang antik, barang-barang seperti shilling, duit. Dan duit itu, nombor-nombor itu penting. Ada setengah orang dia mencari nombor 9 di depan, 9 di belakang. Ada setengah orang dia mencari straight number 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan duit yang RM1 itu boleh kita jual dengan harga RM10. RM1 boleh jual RM10. Kadang-kadang boleh jual RM50. Duit yang RM1 itu. Jadi inilah yang dikatakan hobi. Daripada hobi boleh menjana pendapatan. Kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan hobi untuk menjana pendapatan ini. Kita kembali selepas ini. Seperti biasa, kita kembali ke studio dan juga tidak lupa kepada anda yang baru saja menonton siaran kita pada hari ini, Jom Ngeteh. Selamat malam kepada semua. Selamat malam kepada semua. Selamat malam. 3 kali kita ulang bagi kepada orang-orang penonton-penonton. Bukan line itu orang kata line terjerat ataupun line itu terkandas, tetapi untuk menarik perhatian anda. Untuk menarik perhatian anda. Dan yang pertama dari segi keuangan. Kita tengok dari segi duit lama, duit kertas dan juga duit-duit seperti shilling yang masih lagi menjadi relevance untuk kita simpan dan juga kita jual kepada orang-orang minat dengan duit. Contoh duit-duit lama US dollar, duit-duit lama yang ada di China, duit-duit lama yang ada di Thailand, di Malaysia, Singapura dan negara-negara yang lain, negara sahabat yang lain. Ini salah satu hobi. Hobi kita simpan duit. Dan daripada duit yang kita simpan, kita advertise di dalam online, kita advertise kepada kawan-kawan, kita advertise di buku-buku hobi dan di sana kita akan dapat trafik yang minat kepada hobi yang sama. Orang ni banyak hobi. Ada orang minat simpan duit lama, ada orang minat simpan pakaian lama, ada orang minat simpan desain-desain lama. Saya ingin berkongsikan yang kedua. Peringkat yang kedua iaitu hobi dari segi sukan. Ramai orang main kasut roda, main roller skate, macam-macam tetapi main saja dia tidak gunakan peluang itu untuk dijadikan produk dan jual balik produk itu sebagai satu punca perniagaan kepada hobi tersebut. Bagaimana caranya? Contoh anda pandai main kasut roda.
cara untuk kita main kasut roda, anda buat tutorial, anda ciptakan buku, tulis buku dan anda tulis-tulis ciri-ciri keselamatan untuk main kasut roda. Kena ada pakai topi dan juga kena ada pakai glove dan juga kena ada safety guard yang kita ada di lutut dan sebagainya ataupun di siku kita. Ini adalah safety yang menjadi satu reminder. Dan anda jualkan safety dan juga idea-idea ini kepada orang yang nak membeli. Orang yang mempunyai hobi yang sama, dia akan beli dengan package barang-barangan yang anda package seperti aksesori-aksesori ini kepada mereka. Inilah yang dikatakan penjanaan keuangan melalui hobi. Penjanaan kewangan melalui hobi ini memang banyak. Jadi salah satunya adalah caranya seperti ini kalau di dalam sukan. Contoh di sukan badminton, sukan air, renang dan sebagainya. Semuanya adalah hobi. Hobinya apa? Berenang. Hobinya apa? Main badminton. Hobinya apa? Hobinya kita main kasut roda dan sebagainya. Yang penting anda jangan pattern lebih daripada badminton. Itu dia. Jangan pattern lebih daripada badminton. Ada setengah-setengah orang, wow, pattern dia tu. Saya ni angkat topi ni nak bagi tahu saya ni bukanlah botak ya, tapi ada rambut. Tapi ini pattern. Jangan pattern lebih daripada badminton. Itu dia. Ada setengah orang tu pattern dia, wow, rupa-rupa lebih daripada badminton pattern dia. Itu tak boleh ya. Jadi yang keduanya tadi saya huraikan lagi, ikut daripada sukan. Sukan tak kira lah badminton ke lain-lain ke, termasuk roller skate, dan kita tengok ataupun kasut roda dan sukan air dan juga bermain memancing, menjala. Itu hobi. Hobi apa? Hobi saya menjala ikan. Hobi apa? Hobi saya menjala udang. Hobi apa? Hobi untuk memancing ikan. Memancing ikan, mancing, dapat ikan. Dapat ikan tu lepas kembali. Ada setengah orang dapat ikan besar dia lepas. Wah, saya kata sayang betul lah. Kenapalah dia pergi lepas? Kalau bagi kita kan sedap gulai ikan asam pedas ke apa, tiga rasa. Wow. Tapi hobi dia memancing dan hobi dia itu menjadi satu kemuncak, klimaks pada dia itu. Sewaktu ikan tu makan, dia balas. Wow. Itu dia. Cara dia balas itu. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita ada beberapa teman kita yang ada di YouTube. Yang Pak Sarji daripada Medan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Bapak baru saja menonton saya pertama kali. Ya, terima kasih, Pak. Ini siaran Jom Ngeteh, Pak. Jom Ngeteh ini, siaran ini adalah untuk kita bersuka-suka, tukar-tukar buah pikiran, tukar-tukar ilmu. Di dalam siaran Jom Ngeteh ni, siapa-siapa saja yang diundang ke studio boleh masuk. Ke siaran Jom Ngeteh ni untuk live bersama dengan saya. Anda cuma hubungi atau tinggalkan komen di bawah ini. Nanti pegawai-pegawai kami akan menghubungi anda untuk mengatur tempat supaya anda boleh live untuk berkongsikan pengalaman anda juga. Jadi contohlah orang kata macam memancing ke jadi jurugambar. Antara hobi juga ni. Jurugambar juga boleh buat duit melalui YouTube. Dia memancing, dia ambil gambar, lepas tu dia masuk ke dalam YouTube. Dan YouTube bayar dia. Bayar dia. Tentu ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat. Bukan saja YouTube saja bayar. Banyak lagi tempat-tempat yang lain. Yang boleh kita menarik orang-orang untuk melihat kepada laman web kita. Contoh, laman website kita design satu laman web. Tetapi kita letak gambar Terengganu, gambar Kelantan, gambar-gambar melancong. Jadi ramai yang ingin tahu tentang pelancongan, yang ingin tahu tentang produk-produk pelancongan, dia akan masuk ke dalam laman web kita itu. Dan di tengah-tengah laman web itu kita masukkan Google AdSense. Jadi orang klik di sana dapat duit kepada kita. Orang klik di sana dapat duit pada kita. Jadi adik-adik, jangan khawatir. Terangkan kepada parent, kepada ibu bapa, kepada orang tua bahawa anda bermain game itu kadang-kadang boleh menjana pendapatan. Anda bermain game itu kadang-kadang boleh menjana keuangan. Dan apabila jana keuangan daripada pihak-pihak yang terwajib ataupun pihak-pihak yang berwajib itu, anda kongsilah dengan keluarga. Dapat 200, belanjalah KFC. Dapat 500, belanjalah dengan orang-orang ni. Jadi inilah
Inilah yang dikatakan bahawa selain daripada YouTube yang boleh menjana pendapatan. Ini peringkat ketiga ni, peringkat ketiga. Selain daripada YouTube boleh menjana pendapatan. Contoh orang memasak. Memasak dia ambil video. Hobi dia apa? Hobi memasak. Hobi memasak. Memasak. Bergambar, hobi. Hobi memasak, hobi. Dan juga hobi-hobinya banyak sekali. Banyak sekali. Sukan-sukan dan sebagainya. Hobi tu banyak hobi-hobi, termasuk hobi yang ada, yang kita boleh pilih adalah e-games. E-games yang ada di internet. Sukan e-game pun dah masuk Olimpik tau. Sukan e-game pun dah masuk. Sekarang dah berubah. Dunia dah berubah menjadi online, menjadi dunia internet. Jadi semua nak lawan gatih basikal melalui game, e-game. Lawan untuk main tu suka main mahjong melalui e-game. Nak main chess melalui e-game. Nak main dam aji melalui e-game. Jadi ini e-game ini adalah terjemah satu platform hobi anda diterjemah ke e-game. Dan daripada e-game itu menjadi satu pertandingan. Dan pertandingan itu yang menjana pendapatan kepada seseorang yang mempunyai hobi. Kepada seseorang, anda ada hobi apa? Ini ada daripada teman-teman kita juga ini. Saya tolong bacakan komen daripada Instagram yang menanyakan hobinya itu adalah makan. Makan. Bagus. Itu salah satu hobi. Makan tu rakam. Rakam nak makan gelojoh ke, nak makan sekaligus satu pinggan, makan macam tu. Dapat viral nanti, dapat subscriber yang tinggi, nanti dapat juga orang-orang kepujian, komen dan sebagainya. Di sanalah penjana pendapatan. Contoh di YouTube. Ada juga orang memasak dan dapat subscriber lebih daripada 300,000 orang subscribe YouTube channel dia. Sekarang dia hanya memasang iklan di YouTube channel dia. Dia hanya memasang iklan di YouTube channel. Jadi itulah hobi. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Aura Malindo, minyak wangi yang meyakinkan. Untuk order secara online, sila hubungi 0123456175. Aura Malindo, minyak wangi yang meyakinkan. Aura Malindo, Aura Malindo, Aura Malindo. Aura Malindo, minyak wangi yang meyakinkan. Untuk order secara online, sila hubungi 0123456175. Aura Malindo, minyak wangi yang meyakinkan. Aura Malindo, Aura Malindo, Aura Malindo. Aura Malindo. Apa khabar kepada penonton-penonton yang baru saja menonton kita? Ya, tentunya di dalam siaran Jom Ngeteh bersama dengan kita pada malam ini yang tidak lain tidak bukan yang akan kita bicarakan, mengupas sedikit, iaitu penjanaan. Menjana pendapatan melalui hobi. Melalui hobi. Jadi hobi saya telah sebut tadi, dari segi sukan, dari segi barang-barang antik, dari segi hobi-hobi kita termasuk memancing, termasuk mengambil gambar, termasuk kita memasak, termasuk kita makan, termasuk kita mencari ataupun kita mempunyai hobi untuk kita menanam pokok, hobi kita untuk kita mencari dan juga kita berbasikal, hobi kita untuk bermain yoga, hobi kita untuk apa? Untuk kita bersukan dan juga kita olahraga dan sebagainya. Bapa ibu, jangan lupa hobi-hobi itu adalah keuangan yang menjadi punca pendapatan kepada keluarga kita melalui hobi, punca pendapatan daripada keluarga kita untuk kita menjana ekonomi keluarga kita daripada hobi kita itu. Kerana kita mempunyai hobi, jadi kita tidak rasa malas. Kita mempunyai hobi, kita tidak rasa jemu. Kita mempunyai hobi, kita tidak rasa kita ini disingkirkan kerana kita hobi kita itu dapat menjadi pendapatan, dan daripada pendapatan itu dapat kita hidupkan lagi, mewahkan lagi, kita mujarabkan lagi. Yang sakit boleh ambil duit itu, boleh kita guna untuk perubatan. Yang tak ada sakit boleh kita ambil duit itu untuk kita janakan pendapatan keluarga. Yang tak ada apa-apa sakit, tak perlu jana, boleh ambil duit itu untuk menjanakan ekonomi perniagaan kita. Tu dia. Jadi untuk menjana pendapatan ini banyak cara. Bukan saja dari segi hobi, bukan saja dari segi orang kata minat, dari segi apa yang kita hasilkan produk. Banyak cara. Menjana pendapatan dengan cara yang kita suka buat. Itulah hobi. Menjana pendapatan dengan kita suka buat. Itu maksud definisi kepada hobi. Menjana pendapatan
dengan cara yang kita suka buat. Cara yang kita suka buat tu hobi lah. Tapi kita jana pendapatan. Contoh, sekarang saya suka untuk datang buat live. Itu hobi saya. Hobi saya adalah buat live. Dan saya menjana pendapatan melalui live ini. Saya boleh jual iklan, saya boleh jual wording, saya boleh jual segmen dan sebagainya. Jadi ini adalah satu peluang kepada anda, satu peluang kepada anda untuk menjana pendapatan melalui hobi yang anda ada. Apakah hobi yang anda ada? Anda boleh komen di sana hobi apa anda ada. Nanti di YouTube saya akan baca, di Instagram juga saya akan baca, dan juga di Facebook saya akan baca, dan di tempat-tempat WhatsApp secara live ini saya akan baca dan akan reply kepada anda. Apakah hobi-hobi anda dan cara bagaimana untuk menjana pendapatan hobi-hobi anda kembali seperti ini. Kepada pelanggan-pelanggan yang dihormati sekalian, kita menawarkan untuk kenderaan pandu sendiri. Anda boleh sewa kenderaan 4x4, pacuan 4x4, Hilux, Frontier Nissan, dan juga kenderaan-kenderaan seperti 4x4 yang pelbagai jenis yang boleh kita memberikan sewa kepada anda. Sewa kenderaan pandu sendiri termasuk dengan lori, ambulans, dan juga kenderaan-kenderaan kecil seperti Waja dengan harga yang amat berpatutan. Termasuk kenderaan Viva, sekiranya anda ramai boleh menggunakan van, dan juga kenderaan Persona yang ramai sekali menyewa. Segera hubungi kami di talian 0123456175, 01234556. Ya, ini teman kita daripada Bangka Belitung, daripada Bangka Belitung yang baru saja menonton siaran kita pada hari ini, siaran Jom Ngeteh bersama dengan anda pada malam ini dengan judul yang tidak lain tidak bukan untuk penjanaan kewangan atau perniagaan melalui hobi. Hobi kita menonton YouTube. YouTube itu boleh menjadikan satu kewangan. YouTube itu boleh menjadi punca pendapatan. Ni ada teman kita daripada Bubble ni, Bangka Belitung, yang menanyakan di YouTube ini, apakah YouTube sebagai YouTuber ini akan menjana pendapatan yang lebih enggak, Pak? Betul, Pak. YouTuber sekarang di Indonesia, di Malaysia atau di mana-mana negara memang akan menjana pendapatan yang lebih melalui itu lewat proposal atau produk-produk yang akan diiklankan di dalam YouTube channel anda. Dan ada juga teman kita yang daripada Kerinci yang menanyakan, di Kerinci ini memang live akan menjana pendapatan kerana dunia internet sekarang semakin mewah, Pak. Ya, betul. Dunia internet ini makin mewah. Makin mewah kita sekarang. Nak makan pun kena order internet. Nak makan, nak pergi beli barang, nak beli apa-apa, nak beli topi, nak beli baju, nak beli celana dalam, semua boleh melalui internet. Bisa, Pak, bisa, Bu. Semuanya bisa lewat internet semua. Jadi inilah yang dikatakan bahawa dunia sekarang sudah berubah. Dengan new normal yang kita ada pada sekarang, jangan lupa hobi anda itu anda perlu hargai. Hobi anda itu anda perlu generate income. Hobi anda yang anda ada itu anda perlu fikir bagaimana kita nak jadikan satu produk. Hobi yang anda ada itu kita perlu fikir bagaimana nak jadikan satu ekonomi kepada keluarga kita. Ini ada soalan-soalan yang menanyakan teman kita daripada Singapura. Ni Singapura. Orang-orang Bumi Putra yang ada di Singapura ramai juga ini. Ya Pak Siddiq. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Terima kasih kerana memberi dukungan kepada siaran Jom Ngeteh. Ya, tak putus-putus Bapak. Terus melihat siaran ini sambil menunggu dan sambil mengopi. Sepatutnya harus mengopi dan mengeteh. Bisa, Pak, tak masalah, Pak. Nak mengopi ke, nak mengeteh ke, nak mengolik ke, nak mengetebu ke, boleh belaka lah, tak ada hal lah. Bisa semua, Pak. Boleh belaka tu bahasa Pantai Timur. Bisa, Pak, itu bahasa Indonesia, ya. Ni ada juga daripada ibu kita ni, Ibu Wati, ya. Terima kasih, Bu, ya, daripada Batam. Nanti kalau saya ke Batam itu kita boleh jumpa selfie lagi, Bu. Ibu, anak sihat, Bu? Anak sihat? Sihat. Sihat, baguslah. Jangan tanyanya anak yang cewek lah, bukan anak cowok ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Ni ada teman-teman kita daripada
Pahang. Daripada Pahang yang ada di Lancang. Kampung Lancang Kuning. Lancang ni memang banyak orang tanam durian sekarang ni. Ya. Memang durian. Durian pun boleh menjadikan satu hobi menanam durian. Hobi kita apa? Hobi tanam durian. Tanam durian itu, apakah hobi kita? Kita generate income melalui hobi yang kita ada di tanam durian itu. Inilah yang dikatakan peluang-peluang perniagaan yang wujudnya jana pendapatan melalui hobi-hobi yang kita ada. Banyak sekali hobi-hobi yang kita ada. Menurut pakar-pakar yang ada di dunia, hobi itu merupakan satu perniagaan. Hobi itu merupakan satu semangat. Hobi itu merupakan satu penjanaan dan platform untuk kita terus berjuang dalam mendapat pendapatan serta kita menjana ekonomi untuk keluarga kita. Itu dia. Ramai yang dikatakan itu. Jadi ada juga yang kata, saya berminat nak kemas rumah. Boleh jadi income. Boleh. Ini daripada teman kita yang ada di Kuala Lumpur ni. Pak Jamal Teksu kita ni. Dia tanya soalan, dia kata nak kemas rumah. Boleh ke jadi income? Kalau betul, dia kata hobi ini sepatutnya kita fokus sampai jadi kerjaya. Jadi hobi-hobi yang kita ada ini perlu kita fokus sampai menjadi suatu kerjaya kepada diri kita dan keluarga kita, dan menjadi kejayaan itu akan membuka lubang-lubang kerja atau peluang-peluang pekerjaan kepada orang yang ingin bekerja. Jadi daripada idea yang kita ada, hobi yang kita praktiskan, daripada hobi itu boleh dijadikan kerjaya. Kerjaya yang kita buat, pelaburan itu boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang yang ingin bekerja, yang mencari pekerjaan, dan juga ingin bersama di dalam hobi yang sama. Jadi ini dia lah yang dikatakan bahawa pendapatan kita itu adalah melalui hobi. Melalui hobi yang kita ada, kita generate income, dan kita pastikan bahawa generate income itu boleh menjadi satu keuangan kepada ekonomi keluarga kita, kawan-kawan kita, dan juga kepada diri kita, supaya kita boleh untuk kita meningkatkan lagi ekonomi masyarakat setempat, daerah, negeri dan negara. Itu dia. Ini banyak lagi komen-komen yang lain yang tidak sempat saya baca satu persatu. Jadi kita sudah sampai ke kemuncak siaran kita pada hari ini. Kepada anda semua, bahawa menjana pendapatan dari hobi ini memang menguntungkan. Memang amat-amat menguntungkan. Kerana anda sekarang, apa yang anda lakukan ini adalah hobi anda. Anda nak bekerja, suka bekerja dengan orang, tak nak berniaga. Hobi anda bekerja. Anda suka untuk menjual kerepek, kerepuk, buat kuih dan sebagainya. Hobi anda adalah daripada untuk membuat kuih-kuih muih tadi tu. Sama ada keuntungan itu, untung ataupun tidak, itu adalah perancangan planning keuangan masing-masing. Ada setengah orang pandai planning, dapatlah keuntungan yang lebih. Ada setengah orang yang cuba sini, dapatlah kerugian yang lebih. Bukan keuntungan yang lebih, kerugian yang lebih. Jadi anda kena pandai planning. Saya akan berkongsikan dengan lebih banyak di dalam siaran-siaran yang seterusnya. Jadi anda jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, dan juga jangan lupa untuk like dan share dan komen di dalam fanpage yang kita sudah cross lebih daripada 100 page yang sedang online live di dalam fanpage saya dan juga rakan-rakan saya, serta fanpage yang ada lebih daripada 100 fanpage. Like and share and follow and comment. Jangan lupa kepada anda yang menonton di Instagram untuk follow Instagram saya, dan juga jangan lupa kepada anda di YouTube. Saya ulang sekali lagi supaya anda subscribe YouTube channel Malindo BCC. Kita jumpa di segmen yang seterusnya. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Esok kita jumpa lagi. Go.